Salam sejahtera saya ucapkan, dan pada siri pengajaran dalam talian atau kelas digital pada pagi ini, giliran saya pula akan menyampaikan kelas kepada pelajar khasnya yang berada di daerah Sarike, ya. Dan anda bersama saya, dan saya adalah Cikgu Winnie Ana Vasco Ali, dan saya mengajar di SMK St. Anthony Sarike. Dan sebelum saya meneruskan kelas online kita pada pagi ini, sedikit sebanyak latar belakang cikgu. Dan cikgu adalah mengajar di SMK St. Anthony, dan cikgu berpengalaman mengajar sejarah 22 tahun. Okey, dan tahun ini cikgu masih lagi mengajar di St. Anthony, dan cikgu mengajar sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, jadi itu saja serba sedikit latar belakang cikgu. Dan pada petang ini, fokus cikgu yang akan cikgu bincangkan adalah bab 3, dan bab ini adalah bab 3 tingkatan 4, iaitu sukatan lama, iaitu KBSM. Dan cikgu akan fokus kepada tajuknya adalah kerajaan agraria. Okey, kerajaan agraria. Dan pada akhir kelas online cikgu nanti, diharapkan pelajar-pelajar dapat menerangkan bentuk kerajaan awal yang terdapat di Asia Tenggara. Okey, dan selain itu, pelajar-pelajar juga dapat menyenaraikan ciri-ciri kerajaan agraria. Jadi itu objektif kita, kelas kita. Sebelum meneruskan kelas ini, ada beberapa perkara yang mesti pelajar boleh kuasai dan fahami, ya. Iaitu langkah yang pertama, memahami kerajaan agraria. Dan rasa-rasanya tajuk ini tak ada masalah, okey? Kan? Okey, sebab tajuk ini awak pernah belajar semasa awak berada di sekolah menengah rendah dulu. Kan? Tapi cikgu lupa bab berapa. Okey, dan sekali lagi bab ini dipelajari anda dalam bab 3 tingkatan 4 KBSM. Dan rasa-rasanya taklah sukar tajuk ini, ya. Kerana anda perlu menguasai subtopik-subtopik yang tertentu. Contohnya, nama kerajaan itu. Jadi, kalau ditanya senaraikan contoh kerajaan agraria, jadi anda boleh menyenaraikan contoh-contoh kerajaan agraria itu. Kemudian perkara yang kedua ialah kedudukan kerajaan agraria. Yang ini khasnya sekiranya diberikan, dilabelkan, diberi peta, dan anda disuruh melabelkan, anda boleh labelkan manakah kedudukan kerajaan itu dalam peta. Jadi itu perkara yang kedua. Seterusnya yang ketiga, iaitu anda juga mesti menguasai apakah aktiviti kerajaan agraria itu. Okey, jadi ada banyak aktiviti dia. Jadi sila ingat dan senaraikan apakah aktiviti kerajaan agraria. Mereka ada aktiviti utama, aktiviti sampingan. Mereka apa? Okey, perkara yang keempat iaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Jadi kerajaan agraria ini berkembang maju. Jadi apakah sebab-sebab yang menyebabkan kerajaan ini berkembang maju? Okey, seterusnya perkara yang kelima ialah kerajaan ini dia bergantung dengan kerajaan yang lain, iaitu kerajaan maritim. Jadi macam manakah kerajaan agraria ini saling bergantung dengan kerajaan yang lain-lain itu, iaitu kerajaan maritim. Seterusnya ialah langkah untuk memahami kerajaan agraria ini, iaitu anda mestilah membuat analisis soalan, khasnya soalan bab 3. Yang ini dalam SPM. Fokusnya ialah kepada kertas 2.
Jadi kalau awak lihat dekat sini, jadi soalan ini adalah antara, bab ini ya, adalah antara soalan yang kerap ditanya semasa SPM. Jadi contohnya 2019, okay, dia tanya terangkan faktor kemajuan kerajaan agraria. Jadi kenapa kerajaan agraria ini berkembang maju? Kemudian pada tahun 2015, okay, ditanya juga, okay, namakan kerajaan, iaitu dia ni ya, peta. Kemudian pada peta itu dia tandakan, labelkan. Jadi anda, sebab itu cikgu bagi tahu tadi, anda mesti boleh melabelkan peta dengan nama kerajaan yang betul. Kemudian yang kedua ialah kegiatan ekonomi kerajaan agraria. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kerajaan ekonomi, kegiatan ekonomi. Sama dengan soalan pada tahun 2009 itu. Okey, seterusnya, soalan SPM ini juga pernah ditanya dalam SPM ulangan. U itu ulangan. Okey, yang ini adalah pelajar-pelajar yang mengambil subjek sejarah, yang mengulang. Kalau mereka mau baiki grade mereka, mereka ambillah kertas sejarah ini. Okey, kegiatan ekonomi, ditanya kegiatan ekonomi dan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi kerajaan agraria itu. Okey, jadi macam mana? Jadi itu adalah langkah-langkah untuk memudahkan anda memahami lagi kerajaan agraria. Okey, yang akan kita bincangkan. Jadi kita teruskan kelas online kita dengan masuk terus kepada tajuk ini ya. Jadi perkara yang pertama, maksud kerajaan agraria. Jadi anda mesti ya menyampaikan menggunakan ayat yang betul, okay, untuk memberikan maksud kerajaan agraria. Jadi kerajaan agraria ialah kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, penternakan dan pemungutan hasil hutan dan juga sungai. Okay, jadi itu maksud kerajaan agraria ini. Jangan guna ayat yang tergantung, mesti ayat yang lengkap. Okay, menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, penternakan, pungut hasil hutan dan juga sungai. Okay, ingat kalau anda nak buat kata kunci, okay, boleh. Okay, perkara yang kedua, lokasi dia. Jadi lokasi kerajaan ini ya, yang pertama, dia terletak di kawasan pertanian yang subur. Okay, khasnya di lembah sungai. Dan contohnya, ini ada beberapa contoh dia, iaitu kerajaan Dharawati. Ini di Sungai Menam, Thailand. Menam. Okay, Sungai Menam, Thailand. Selain itu, lokasi kerajaan agraria juga dia terletak di kawasan pedalaman. Ini khasnya di kawasan yang berbukit, okay, dan juga lereng gunung berapi. Dan contoh kerajaan ini adalah seperti kerajaan Taruma. Ini terletak di Tanah Tinggi Daing, Indonesia, iaitu lokasinya di lereng gunung berapi. Jadi kalau label diberikan label dalam peta, awak mesti ya dapat melabelkan kedudukan kerajaan itu dengan betul. Salah label, tak ada markah. Jadi kita teruskan dengan beberapa contoh kerajaan agraria. Jadi ini adalah contoh kerajaan agraria yang terdapat di Asia Tenggara. Jadi yang pertama ialah kerajaan Dharawati. Ini di Sungai Menam, Thailand. Kemudian kerajaan Sungai Merah terdapat di Vietnam. Seterusnya kerajaan Sungai Mekong. Ini terdapat di Kemboja, Laos, Vietnam. Okey, seterusnya kerajaan Taruma, Tanah Tinggi Daing, Indonesia. Kemudian kerajaan Sailendra, Jawa Tengah. Seterusnya kerajaan Angkor di Kemboja, kerajaan Sukhothai di Thailand dan kerajaan Funan. Ni ya, berkaitan dengan Funan ni dia istimewa sikit sebab pada awal-awalnya Funan adalah kategori kerajaan agraria. Tapi pada akhir-akhir kerajaan Funan ini dia berkembang maju kerana kedudukannya yang strategik
yaitu di pelabuhan OCEO tadi, dan kerajaan Funan ini telah menjadi bertukar menjadi kerajaan maritim. Ini kerana kepesatannya sebagai pusat perdagangan, okey, di Asia Tenggara. Jadi dia bertukar status daripada maritim kepada kerajaan, daripada agraria kepada kerajaan maritim. Itu contoh-contoh kerajaan agraria. Boleh ingat tak? Ingat sekurang-kurangnya 5 kah? Okay, ingat banyak. Lagi banyak awak ingat, lagi banyak peluang awak untuk. Okay, kita teruskan kelas kita dengan membincangkan ciri-ciri kerajaan agraria. Jadi ciri yang pertama ialah ni. Jadi kerajaan agraria adalah kerajaan yang menjalankan kegiatan berasaskan pertanian, penternakan, pemungutan hasil hutan dan juga menangkap ikan di sungai. Okey, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua ialah kerajaan ini terletak di kawasan tanah yang subur. Khasnya kawasan subur ini di lembah sungai. Okey, ciri yang ketiga, ini dia. Jadi kerajaan ini tadi berasaskan pertanian. Jadi kerajaan ini dia ada tanaman utama dia, dan tanaman utama kerajaan agraria ialah padi, iaitu padi sawah. Okey, kegiatan utama mereka menanam padi sawah. Selain mengusahakan padi sawah, mereka juga turut terlibat dengan penanaman padi huma. Dan padi huma ini adalah kawasan padi yang ditanam di kawasan tanah tinggi. Okey, sebelum tanam tu mereka buat teres dulu. Jadi senang mereka membuat proses penanaman di kawasan tanah tinggi itu tadi. Kita teruskan lagi dengan ciri yang seterusnya. Jadi dia ada tanaman utama, tanaman padi huma ada. Okey, mereka juga turut terlibat dalam penanaman tanaman sampingan, dan contohnya tanaman sampingan ini seperti jagung. Ingat contoh ini. Tanaman sampingan seperti jagung, pisang, keledek dan sayur-sayuran. Okey, jadi itu tanaman sampingan mereka. Selain mereka menanam padi tadi. Okey, seterusnya, ciri-ciri seterusnya. Kerajaan ini juga turut menghasilkan pelbagai jenis rempah. Mereka membuatlah ni kutip dari hutan. Kemudian mereka menghasilkan rempah. Contohnya, ingat contoh dia cengkeh dan lada hitam. Seterusnya, kegiatan ekonomi mereka. Ciri-ciri mereka ialah mengumpul kayu, mengumpul hasil hutan. Contohnya tadi kayu gaharu, damar, gading gajah, tanduk, cendana. Okey, itu hasil yang mereka kutip dari hutan. Ciri-ciri kerajaan agraria ialah mereka juga turut mengumpul sarang burung. Okey, sarang burung ini mereka kutip, mereka kumpul dari gua, dan tujuannya adalah untuk diperdagangkan. Okey, untuk dijual. Ciri-ciri yang seterusnya iaitu mereka juga turut menangkap ikan, dan tempat mereka tangkap ikan tadi ialah di sawah, paya dan juga sungai. Itu tempat mereka menangkap ikan tadi. Kalau sawah ini adalah sawah, biasanya sawah ini kawasan yang digenangi air. Jadi masa itu ikan boleh hidup dekat sana. Paya sama juga sungai. Ini khasnya merujuk kepada ikan air tawar. Seterusnya, ciri-ciri kerajaan agraria ialah mereka juga turut mendapatkan kulit kura-kura. Dan ini pun sama juga, mereka dapatkan kulit kura-kura ini tujuannya adalah untuk diperdagangkan. Sebab dia mendapat pasaran yang baik di Asia Tenggara pada masa itu. Ciri-ciri kerajaan agraria juga ialah mereka juga turut mencernak binatang. Jadi senaraikanlah apa binatang itu.
Dan contohnya binatang itu adalah lembu, kerbau, kambing dan juga ayam. Dan akhir sekali, ciri-ciri kerajaan agraria. Jadi lebihan hasil ternakan tadi, kemudian tanaman yang mereka tanam tadi adalah untuk dipasarkan. Okey, kalau ada lebih, mereka pasarkan. Tapi pada awal-awalnya kegiatan ini pertanian, kemudian penternakan tadi adalah pada awal-awalnya untuk diri mereka sendiri, untuk diri sendiri. Tapi memandangkan ada lebihan hasil tadi, jadi mereka dagangkan hasil tadi. Jadi ada juga faedah dia. Jadi macam mana setakat ini pelajar-pelajar? Boleh faham? Boleh ikut? Boleh kan? Okey, senang saja. Jadi yang pertama tadi apa maksud? Lepas tu lokasi dia. Lepas itu apa? Ciri-ciri dia. Kemudian kita sambung pula dengan membincangkan contoh kerajaan agraria yang paling berkembang iaitu kerajaan Angkor. Okey, jadi kita bincangkan apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor ini berkembang maju. Okey, khasnya di sektor pertanian. Okey, sebab dia kerajaan agraria ini banyak hasil pertanian mereka. Okey, faktor yang pertama ialah pembinaan sistem pengairan yang baik. Jadi pengairan yang baik ini mereka perolehi sumber. Mereka ada sumber air dan sumber air itu mereka perolehi daripada Sungai Mekong dan juga Tasik. Dan tasiknya ialah tasik apa? Siapa tahu? Ya, betul. Tasiknya ialah tasik Tonle Sap. Okey, faktor yang kedua yang menyumbang kepada kemajuannya dalam bidang pertanian ialah raja kerajaan Angkor ini. Okey, raja dia sangat aktif dan dia sendiri terlibat dalam pembinaan sistem pengairan yang bernama Bari. Dan raja ini namanya ialah Raja Indravarman I. Okey, itu nama raja dia. Dia sendiri terlibat dalam pembinaan sistem pengairan tadi. Jadi dengan ini Angkor ini dapat keluasan pengairan tadi dapat mengairi keluasan tanah yang luas dan seterusnya ia boleh membekalkan bekalan makanan padi yang mencukupi bagi penduduk di kerajaan agraria. Faktor yang ketiga juga menyumbang kepada kemajuannya ialah kerana tanah subur. Ini khasnya tanah di sekitar Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap tadi. Jadi mendapat lumpur yang terdapat di sekitar Tasik Tonle Sap tadi, dia sangat subur, khasnya tanaman padi tadi. Faktor seterusnya iaitu kerajaan Angkor ini iaitu adanya sumber ikan yang ini untuk memenuhi keperluan bekalan makanan penduduk dia. Dan ikan ini adalah ikan air tawar. Selain itu, punca bekalan air juga diperolehi daripada sungai dan juga tasik itu tadi. Jadi ini menyebabkan kerajaan agraria iaitu Angkor semakin berkembang maju kerana adanya bekalan air tawar dan juga mereka memperolehi sumber air tadi dari tasik dan juga sungai. Okey, faktor seterusnya, Sungai Mekong menyediakan jalan pengangkutan. Jadi pengangkutan ini khasnya untuk petani-petani tadi mengangkut hasil pertanian ke, hasil penternakan ke, hasil hutan yang mereka kumpul tadi memudahkan pergerakan mereka. Melalui Sungai Mekong tadi. Selain itu, faktor yang menyumbang kepada kerajaan agraria atau Angkor ini adalah iklim. Dan kerajaan Angkor ini dia menerima iklim iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Dan iklim ini sangat sesuai untuk penanaman padi. Dan akhir sekali adalah
Kedudukan Kerajaan Angkor. Kedudukannya dikatakan sangat strategik, iaitu berhampiran dengan tasik yang bernama Tasik Tonle Sap. Jadi faktor-faktor inilah yang telah menyebabkan Kerajaan Angkor berkembang sebagai pusat pertanian bagi kerajaan agraria. Hasil pertanian, penternakan dan juga hasil hutan tadi. Jadi bila kita membincangkan faktor yang menyebabkan kemajuan kerajaan Angkor, kita juga tidak dapat lari daripada membincangkan kepentingan sebuah tasik ini tadi Tasiknya bernama apa tadi? Ya, betul. Tasik. Jadi tasik ini adalah tasik yang sangat penting faktor kedudukan Angkor yang berdekatan dengan tasik ini menyebabkan kerajaan ini berkembang maju. Jadi kita lihat apakah kepentingan Tasik Tonle Sap ini kepada kerajaan Angkor. Jadi yang pertama kepentingannya adalah tasik ini membekalkan bekalan air minuman kepada penduduk-penduduk di kerajaan Angkor. Kemudian yang kedua, tasik ini dia juga boleh menampung limpahan air Sungai Mekong semasa banjir. Jadi kalau hujan turun dengan lebat, limpahan air Sungai Mekong tadi kalau dia dah penuh, dia boleh dialirkan ke tasik ini. Jadi tasik ini macam takungan yang boleh menampung air yang banyak. Jadi secara tidak langsung boleh mengelakkan banjir. Kepentingan yang ketiga iaitu ni dia, tanah di sekitar tasik sangat subur akibat mendapan lumpur. Jadi tasik ini kelas pada musim hujan dia boleh menampung air yang banyak. Kemudian pada musim kemarau di sekeliling tasik itu tadi sangat subur sebab dia penuh dengan mendapan lumpur yang sangat sesuai untuk tanaman padi tadi. Seterusnya, kepentingan tasik ini juga adalah dia membekalkan sumber protein kepada penduduk. Khasnya ialah ikan, iaitu ikan air tawar. Boleh senaraikan nama ikan air tawar? Ikan apa yang pelajar tahu? Ikan toman. Ikan talapia. Itu antara beberapa contoh ikan air tawar. Ini bukan ikan air masin, awak jangan senaraikan itu. Kalau awak senaraikan itu salah tu. Air masin itu. Ini ikan air tawar, merujuk kepada ikan air tawar. Tasik ini, kepentingan tasik ini, dia juga turut membekalkan sumber air. Sumber air ini khas untuk mengairi kawasan tanaman padi. Sebab padi sawah tadi, semua tahu, pelajar-pelajar tahu. Padi ini dia memerlukan air yang banyak. Dan air dari kawasan tanaman padi tadi dialirkan ke kawasan tanaman padi tadi menerusi terusan ataupun sistem pengairan yang mereka bina. Contohnya tadi yang dikenali sebagai bare. Itu adalah nama sistem pengairan mereka. Jadi itu adalah antara kepentingan Tasik Tonle Sap tadi. Yang menyumbang kepada kemajuan kerajaan Angkor. Jadi macam mana setakat ini? Jadi harapan cikgu supaya ini pelajar-pelajar dapat ikut kelas cikgu. Jadi dapat ingat balik apa yang dah cikgu bincangkan tadi. Dapat? Senang kan? Pastikan kalau tajuk ini keluar, awak dapat skor dengan markah yang baik. Dan kita lihat dulu yang ini adalah cikgu ada bagi analisis kekerapan bab 3. Dalam SPM. Yang ini adalah khasnya kertas 2. Cikgu tak bincang kertas 1, cikgu tak bincang kertas 3, kertas 2 sahaja.
Okey, dan soalan ini kekerapan dia keluar dalam SPM memang selalu. Okey. Dan bab 3 ini dia taklah keluar kerajaan agraria saja. Dia ada tanya tajuk-tajuk yang lain juga, tapi bab 3 ini kekerapan dia 2012 dia keluar dalam soalan struktur 1. Yang ini dia tanya, dia bagi peta. Kemudian pelajar labelkan. Okey, labelkan X, labelkan Y. Jadi namakan kerajaan yang berlabel X dan Y. Itulah yang cikgu bagi tahu tadi. Awak mestilah dapat menguasai, dapat mengenal pasti nama kerajaan dan kedudukan kerajaan itu dalam peta. Jadi awak belajar label peta juga. Okey, bab 3 juga keluar ditanya dalam tahun 2013. Yang ini dia soal dalam soalan bahagian B ya, iaitu esei. Okey, kemudian 2015 tanya lagi soalan struktur nombor 1. Tapi dia tak tanya kerajaan agraria, dia tanya bab lain, iaitu peranan candi itu. Okey, 2017. Okey, soalan 2, dia soal lagi soalan daripada bab 3 ini. Kemudian 2018 soalan struktur nombor 1. Disoal lagi bab 3. Tahun yang lepas 2019 tak ada keluar. Okey, dan haraplah soalan sport kita tahun 2020 ni tajuk ini ya, iaitu kerajaan Angkor tadi ya, atau kerajaan agraria. Jadi baca, hafal dan jangan lupa ingat juga teknik dia. Okey, mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh dia. Jadi macam mana kelas? Okey, dapat ikut kelas online cikgu pada hari ini? Okey, dapat. Okey, bagus. Okey, tahniah kalau anda dapat menguasainya. Dan sebelum mengakhiri kelas online cikgu pada pagi ini, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang dapat mengikuti kelas online cikgu. Dan terima kasih juga diucapkan atas kesudian anda mengikuti kelas cikgu. Dan sekian sahaja kelas online cikgu hari ini. Terima kasih.